Selamat pagi kepada semua pelajar. Oke, hari ini cikgu akan sambung pembelajaran minggu lepas, yaitu masih lagi dalam bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, muka surat 74 buku teks. Baiklah, faktor kegemilangan Melaka. Ada beberapa sebab yang menyebabkan Melaka ini menjadi sebuah kerajaan yang sangat masyhur, terkenal dan juga berjaya di alam Melayu. So, faktor yang pertama adalah disebabkan kepemimpinan raja itu sendiri. Yaitu kita memang tahu bahawa Melaka menggunakan sistem pemerintahan beraja. So, raja ialah ketua pemerintah atau ketua kerajaan yang mempunyai kuasa paling tinggi sekali dalam sistem pemerintahan Melaka. Ada 4 perkara yang menyebabkan raja ini mempunyai kuasa sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan Melaka. So, apa perkara tersebut? Yaitu yang pertama sekali adalah dari segi keturunan Raja Palembang. Berdasarkan satu teks sejarah yang dipanggil sebagai Sulalatus Salatin, Kesultanan Melayu Melaka ini dikaitkan dengan Raja Palembang yang bersusur galur daripada Iskandar Zulkarnain. Okey. Jadi subtopik sebelumnya cerita tentang pengasasan kerajaan Melaka, kita memang tahu bahawa Parameswara, iaitu pengasas kepada Sultan Melayu Melaka, merupakan seorang putera raja yang berasal daripada Palembang. Kemudian Raja Palembang ini pula dikaitkan dengan keturunan Iskandar Zulkarnain. Siapa Iskandar Zulkarnain? Iskandar Zulkarnain ini merupakan seorang penakluk ataupun raja yang sangat terkenal di dunia. Dia lebih dikenali sebagai Alexander the Great bagi masyarakat barat. Jadi kesan daripada Kesultanan Melayu Melaka punya family background ini sudah sangat-sangat strong, menyebabkan dia ataupun Melaka itu sendiri terletak di satu taraf yang sangat tinggi, sangat disegani, sangat dihormati oleh seluruh masyarakat alam Melayu. Kemudian yang kedua adalah dari segi peranan yang unggul, di mana raja ataupun Sultan Melaka ini mempunyai fungsi ataupun tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Sudah disusun dengan sistematik, yaitu yang pertama, peranan seorang raja di Melaka ialah sebagai simbol perpaduan dan juga lambang kemakmuran. Kemudian yang kedua, merupakan ketua angkatan tentera. Yang ketiga, mengetuai sendiri hubungan diplomatik. Yang seterusnya, menyelaraskan kegiatan ekonomi Melaka, ketua agama Islam, dan yang terakhir sekali menegakkan keadilan. Okey, selain daripada itu, dari segi kewibawaan raja, Sultan ataupun raja di Melaka memiliki ciri-ciri kepimpinan. Antara contoh kepimpinan adalah seperti bersikap adil dan sentiasa mengambil berat kebajikan rakyat. Berdasarkan sejarah, Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah ini merupakan dua contoh pemerintah atau Sultan Melaka yang sangat mementingkan keamanan dan juga kebajikan rakyat. Begitu juga dengan Sultan Mansur Shah, yang mana selalu menasihatkan putera rajanya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, untuk sentiasa bersikap adil dan selalu menyiasat segala tuduhan sebelum menjatuhkan judgement. Jadi ini adalah antara contoh-contoh sifat kewibawaan Sultan Melaka yang menjadikannya sebagai sebuah kerajaan yang sangat disegani. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi konsep daulat dan juga alat kebesaran.
Kepimpinan raja selalu dikaitkan dengan konsep daulat dan juga derhaka, dan juga pelbagai institusi kerajaan yang lain, contohnya seperti adat istiadat dan alat kebesaran diraja. Maksudnya di sini raja mempunyai satu konsep daulat. Konsep daulat ini ialah apabila rakyat memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja. Dan sekiranya tidak memberikan taat setia, itu dipanggil sebagai derhaka. Jadi kita tahu kalau derhaka akan ada satu punishment kepada rakyat yang menderhaka. Dan dari segi alat kebesaran pula, alat-alat kebesaran ini adalah benda yang menyebabkan raja ini mempunyai kedudukan yang berbeza daripada rakyat biasa. Maksudnya alat kebesaran ini hanya raja sahaja yang ada, rakyat biasa tidak ada. Di antara contoh-contoh alat kebesaran adalah seperti tombak berambu, alat-alat muzik yang dipanggil sebagai nobat diraja, pending raja, cap mohor, keris, dan ada beberapa lagi. Dan biasanya alat-alat kebesaran di raja ini kita akan lihat sewaktu ada upacara-upacara ataupun ada seremoni yang dijalankan di istana, seperti pertabalan diraja, perkawinan ataupun kemangkatan. Kemangkatan itu maksudnya kematian. Oke, ini adalah satu video klip contoh upacara pertabalan raja yang menggunakan alat-alat kebesaran yang cikgu sebut tadi. Jadi kita boleh lihat di sini bagaimana alat kebesaran itu berfungsi. Oke, jadi itu adalah satu upacara pertabalan yang di Pertuan Agong yang ke-16 Agong kita pada hari ini. So kita boleh nampak muzik nobat dialunkan, kemudian ada tombak berambu, raja memakai pending diraja dan sebagainya. Oke. So ada beberapa faktor lagi yang menyebabkan Melaka ini menjadi sebuah kerajaan yang gemilang. Tapi cikgu akan sambung pada pembelajaran yang seterusnya. So cikgu akan muat naik satu latihan. Jadi diharapkan semua pelajar cuba menjawab latihan tersebut. Oke, terima kasih.